Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada pagi ini. Mudah-mudahan pagi ini akan berada dalam keadaan ceria, gembira dan dalam keadaan yang cukup baik, insya-Allah. Yang mana pada pagi ini saya akan membawa tuan-tuan dan puan-puan semua untuk sama-sama kita menghayati satu tajuk, iaitu kaedah bertaubat. Dalam dunia ni ramai orang bertaubat, tapi taubat ikut cara masing-masing. Sebenarnya kita nak buat ibadat pun ada cara dia, nak bertaubat ada cara dia, nak makan ada cara dia, nak tidur ada cara dia. Sebenarnya kalau kita ikut cara kita, kita belum tentu betul. Sebab kita ni lemah, dhaif. Sebab tu Allah mengutuskan seorang Nabi, seorang Rasul untuk mengajar cara-cara hidup ni. Sebab tu Nabi kalau kita lihat, daripada bangun tidur, buka mata, Alhamdulillahillazi ahyanan ba'da ma amatana. Ya Allah, syukur kerana Kau telah menghidupkan kami daripada mati yang sementara. Tu. Nak pergi masuk bilik air, masuk kaki kiri baca doa. Nak pakai baju baca doa, nak naik kenderaan baca doa, nak apa saja, itu menunjukkan kehidupan yang diajar kepada kita. Tak ada nak makan baca cara makan, cara duduk makan, cara suap macam mana, cara kunyah macam mana, sampai macam tu Nabi ajar kita. Sebab itulah orang yang makan cara dia, ikut cara selera dia, maka dia tanggung sendiri masalah yang timbul hasil daripada kesilapan yang dia buat. Tujuan Nabi ajar itu untuk selamat kita. Sebab tu Nabi sampai mati, sampai wafat Rasulullah SAW, di segi kesihatannya cukup sempurna. Cukup sempurna kesihatan Rasulullah. Kenapa? Kerana ni cara nak buang air kecilnya, dia duduk macam mana, cara nak buang air besar macam mana. Maknanya Allah telah mengutuskan seorang Nabi untuk mengajar hidup kita supaya hidup kita selamat di dunia, bahagia, sehat, sejahtera, dan di akhirat juga kita bahagia. Bila kita pakai otak kita, pakai cara kita, buat cara kita, maka belum tentu sampai. Kalau sudah ada jalan yang Nabi tunjuk, kenapa kita ikut jalan kita? Jalan kita nak menghadapi jalan baru, jalan belukar yang belum tentu boleh sampai. Semak samun di dalamnya tu banyak onak, banyak duri, banyak musibah. Ini jalan yang Nabi tunjuk. Maka oleh demikian, Nabi juga tunjukkan kita bagaimana kaedah untuk bertaubat. Sebab taubat ni tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Allah menyediakan satu kaedah, satu cara bagaimana nak memastikan manusia itu semua dapat masuk syurga Allah. Inilah dia kuncinya, taubat. Soal manusia buat jahat, memanglah fitrah manusia ada yang jahat, ada baik. Kita kena ingat ada 3 gulungan besar kejadian manusia, kejadian Allah di atas muka bumi ini. Yang pertama, Allah jadikan para malaikat. Yang kedua, Allah jadikan manusia. Yang ketiga, Allah jadikan jin. Ketiga-tiga makhluk ini dianggap makhluk besar, dan mereka mempunyai peranan yang berbeza-beza. Kalaulah sekiranya malaikat ni jenis baik belaka, baik, tak ada yang buat maksiat pada Allah, baik, semua baik. Kalau kita jumpa yang jahat tu bukan malaikat. Manakala syaitan ni pula, dia jenis jahat je. Kalau jumpa jenis baik, dia bukan syaitan. Manakala satu lagi gulungan manusia ni jenis macam mana? Kadang-kadang baik, kadang-kadang jahat. Kadang-kadang baik, kadang-kadang jahat. Kitalah, saya, tuan-tuan dan puan-puan semua. Maka kita tak boleh jadi malaikat untuk jadi baik sepanjang masa, tak ada jahat langsung. Tak boleh. Tak usah duk angan-angan nak jadi malaikat. Dan kita juga jangan jadi syaitan, jahat sepanjang masa, tak ada baik langsung, tak sonok je. Maka manusia ni kadang-kadang dia jadi baik, kadang-kadang dia jadi jahat. Masa dia baik, alhamdulillah, bersyukur. Bila dia buat jahat, kena bertaubat. Itu jalan penyelesaian. Sebab tu Allah menyediakan taubat kepada manusia. Sebab manusia ini dianugerahkan oleh Allah satu benda yang namanya nafsu. Nafsu ni kerja ajak manusia buat jahat je. Nafsu ni kerja ajak manusia nak benda seronok, nak benda sedap,
nak benda cepat. Itu kerja nafsu. Nafsu tu ada dalam tubuh badan manusia. Nafsu tu Allah yang bagikan kepada manusia. Sebab tu kita tak boleh nak marah nafsu tu, sebab kerja nafsu tu ajak kita buat jahat. Tapi apabila dah jahat, bila dah salah, bila dah tak betul, kita ada satu peluang yang Allah bagi, iaitu taubat. Kenalah bertaubat. Yang masalahnya sekarang ni, manusia tak memilih jalan taubat untuk kembali kepada Allah. Allah buat taubat. Allah memberikan manusia ruang taubat. Ini sebenarnya nak pastikan semua manusia apabila kembali kepada Allah, masuk syurga Allah. Macam bulan Ramadan yang lalu. Sepatutnya bila habis Ramadan, tak ada orang lagi yang ada dosa. Semua bersih belaka. Allah tak suka hamba dia masuk neraka. Sebab tu Allah buat macam tu. Allah sayang. Allah buat kita, Allah ciptakan kita. Allah nak bagi kita dapat nikmat hidup dunia, nikmat hidup akhirat, dengan syarat dia ikut jalan ni. Ini. Kalau tersilap ni cara untuk mengembalikan. Tapi kita ikut cara kita. Bila ikut cara kita, kita kena terimalah akibat daripada cara yang kita ikut. Sebab tu Allah menyediakan taubat. Taubat, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itulah di dalam Islam tidak ada perkataan putus asa. Kalau tidak ada ajaran ini, bila dah terlalu banyak salah, dia kata baik bunuh diri je lah. Tak, kita masih boleh taubat. Buat apa nak bunuh diri? InsyaAllah kita jumpa lagi lepas ni. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, berjumpa lagi kita pada pusingan yang kedua. Saya bila melihat bila mendengar satu doa yang dibacakan oleh kebanyakan orang yang memohon petunjuk Allah, Nabi sendiri baca dalam hadis Nabi menyebut di dalam sabdanya, inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Saya nak petik di sana wat tuqa. Nabi sentiasa berdoa begitu. Nabi sebelum buat apa-apa, Nabi mohon kepada Allah, Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, tolong berikan aku petunjuk, ya Allah, kerana aku tak tahu apa yang akan berlaku di depan sana. Minta petunjuk Allah. Kita pun begitu sepatutnya. Apabila kita nak buat sesuatu yang kita tidak tahu keputusannya, yang kita tidak nampak gambarannya, maka kita kena minta petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang pakai beredah aja. Bila dah tak berjaya, barulah nak minta doa pada Allah. Sepatutnya kita bermula dengan doa. Setengah kebanyakan bila dah perniagaan dia jatuh bankrupt, barulah panggil orang ramai-ramai, buat kenduri, baca Yasin, sembahyang hajat, berdoa. Kenapa tak masa mula dulu nak buat, kena mulakan dengan doa? Banyaklah bila musibah datang, barulah ramai-ramai nak sembahyang hajat, baca Yasin, berdoa. Sebab tu Allah datangkan musibah kepada kita. Sebab kita tak akan berdoa, tak akan minta pertolongan Allah, lagi tak datang musibah. Allah nak tengok yang tu, Allah nak dengar. Allah rindukan suara-suara orang yang memohon, merayu dan mengadu kepada Allah. Dan Allah tahu orang ni hanya akan merayu dan mengadu kepada aku apabila ditimpa musibah kepadanya. Maka Allah bagikan musibah kepada dia. Wattuqa, Nabi minta wattuqa, dan satu perasaan takut. Takut bukan takut sebarangan, takut untuk melakukan silap, takut melakukan dosa pada Allah. Bagi orang yang tidak ada perasaan takut melakukan dosa, bagi orang yang tidak ada perasaan takut melakukan salah, dia akan buat dosa, dia akan buat salah. Perasaan takut bukan boleh dibeli-beli di kedai. Perasaan takut bukan boleh diterapkan, boleh dimasukkan begitu saja. Dia anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu amat beruntunglah kalau kita ada perasaan takut dalam hati kita ni, iaitu takut untuk melakukan dosa dan salah pada Allah. Yang kita duk takut sekarang ni, saya pun tak tahu. Takut tak ada asas sama sekali. Takut hantu. Hantu tak pernah tengok. Tuhan pun tak pernah tengok. Tapi pasal apa takut kepada hantu lebih kepada Tuhan? Takut kepada hantu sampai demam. Demam takut kepada hantu. Takut pada Allah, takut kepada Tuhan, tak pernah demam pun. Segar bugar. Bila kita beritahu, pasal apa kamu buat macam ni? Allah marah ni. Ya ke? Sorry lah. Apa sorry? Patut bila kita beritahu ni Allah marah. Ya ke? Astagfirullahaladzim, ya Allah ampunkan dosa aku, ya Allah. Itu lambang takut pada Allah. Dah relax bila kita kata Allah marah ni. Ya ke? Okeylah. Buat macam mana? Sorry ya. Sorry. Tapi
Bila takut kepada lain daripada Allah, menunjukkan watak yang menggerunkan. Takut kepada manusia sampai pucat, takut kepada manusia. Saya nak pesan, ada orang yang ni sampai peringkat bahaya, takut kepada manusia sehingga peringkat syirik. Jangan, kita tak boleh takut kepada selain daripada Allah lebih daripada Allah. Ada orang takut kepada manusia lebih daripada Allah, maka ketika itu dia boleh jadi syirik kerana takut pada makhluk Allah lebih daripada Allah. Sebab tu kita tak boleh mengajar anak kita supaya takut kepada kita. Bila kita balik, anak kita sampai terkencing, takut. Kita mengajar anak kita supaya sayang kepada kita, supaya kasih kepada kita. Sebab itulah bila kita nak pergi kerja, kita pesan anak kita, sayang, nanti ayah pergi kerja, jangan nakal-nakal ya. Sayang ayah sekali, sayang. Kita terapkan kasih. Dia tak buat salah kerana dia sayang ayah dia. Tapi kalau kita bagi amaran, balik kalau ayah tahu awak buat macam ni, ayah pukul kamu. Kita mengajar dia jadi manusia yang penakut. Kita tak terapkan nilai kasih dan sayang pada dalam diri dia. Ini benda yang sepatutnya kita betulkan. Terapkan nilai sayang. Sebab Allah tu kan maha penyayang. Dia sayang sungguh kepada kita walaupun tak semayang, boleh makan. Kalau Allah tu jenis pemarah, orang yang tak semayang ramai yang tak boleh makan. Maka ramailah semayang. Semayang tu kerana takut tak boleh makan. Kalau semayang tu mesti boleh makan, tak semayang tak boleh makan, ramai orang semayang. Tapi Allah bagi tahu, hendaklah kamu semayang. Oh, ada orang tak semayang, tak apa. Nah, makanlah rezeki aku. Ambillah nikmat aku. Aku masih bagi. Allah, kalau kita kenangkan kebaikan yang Allah bagi kepada kita, tak macam mak ayah kita bagi. Mak ayah kita kadang-kadang, kalau kita tak buat benda yang dia suruh, dia tak bagi kita makan. Tu mak kita, sebab kasih yang ada pada mak kita tak seluas kasih yang ada pada Allah. Sayang yang ada pada mak kita tak seluas sayang kasih yang ada pada Allah. Sebab itulah kita kenangkan kasih sayang Allah. Terlalu kerdil kita, terlalu hina kita, terlalu malu kita. Sebab kalau kita kenang-kenang, kita ni tak layak pun makan walaupun suap nasi, berbanding dengan kebaikan yang kita buat kepada Allah. Berbanding dengan sifat kehambaan yang kita tunjuk kepada Allah, tuan-tuan dan puan-puan. Kita ni nampaknya kadang-kadang tak terasa pun sebagai hamba kepada Allah. Kita kadang-kadang seolah rasa macam taukir pada Allah. Subhanallah. Kita perintah Allah, kita arah Allah suruh bagi apa yang kita nak, tapi kita tak malu, kita tak bagi apa yang Allah suruh. Kita tak malu, kita tak bagi apa yang Allah nak. Semayang tak, puasa tak, minta doa, minta kaya. Ya Allah Tuhanku, berilah kekayaan kepada kami ya Allah. Tak malu ke? Tak malu ke? Sedangkan Allah kata, fasjudu ma'as sajidin, sujudlah kamu pada aku bersama orang-orang yang sujud. Farka'u ma'ar raki'in, hendaklah kamu rukuk pada aku bersama-sama orang yang rukuk. Kita tak buat. Kita tak buat. Sepatutnya bila kita nak berdoa, aku ni susah sekarang, aku nak berdoa, nak minta kepada Allah, aku malulah. Sebab Allah minta yang dia suruh buat, satu pun aku tak buat. Apalah aku ni? Maka kita bikas bangun, kita akan buat dulu apa yang Allah suruh buat, baru kita tak malu, kita minta kepada Allah. Betulkanlah keadaan kita, tuan-tuan, supaya kita betul keadaannya, supaya kita sentiasa berada dalam keadaan terkawal dalam hidup kita. Yang mengawalkan kita ni bukan lain, tapi ialah Allah, hukum Allah. Kita jumpa lagi selepas ni insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, berjumpa lagi kita pada pusingan yang ketiga. Harap tuan-tuan bersabar dan tunggulah sehingga selesai apa persoalan yang kita nak bincangkan ini. Walaupun saya tahu ada yang sibuk tu, bergegas ke sana sini nak siapkan apa urusan rumah tangga, nak pergi kerja. Nak pergi kerja. Kerja tu pun kerja kita. Ini pun kerja kita ni. Apa yang saya cakap ni adalah menjadi suatu kerja bagi kita untuk dengar. Kerja saya sekarang ni bercakap, dan kerja tuan-tuan dan puan-puan, ambillah sedikit masa untuk mendengar. Dengarlah dengan teliti, dengarlah dengan baik. Mudah-mudahan apa yang saya cakap ini datangnya daripada Allah. Dan tuan-tuan dan puan-puan, dengarlah kerana Allah, dengarlah dengan baik. Mudah-mudahan yang bercakap dapat pahala, yang mendengar pun dapat pahala Allah. Supaya kesinambungan
keikhlasan antara kita, saya dan tuan-tuan, kita akan mendapat barakah dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, berbalik kepada tajuk kita, iaitu taubat. Bertaubat, kaedah bertaubat. Mungkin ada orang yang sebelum matinya dia sempat bertaubat, alhamdulillah dia dapat bertaubat kepada Allah. Ada orang yang sebelum matinya tak sempat bertaubat, kesian dia. Bila dia tak sempat bertaubat, dia tidak boleh, dia sebenarnya dia masih ada peluang untuk dapat pengampunan Allah. Dia sebenarnya masih ada ruang untuk mendapat kasih sayang Allah di alam barzah. Sebab tu Allah buat alam barzah. Kena ingat, kita kena faham. Kadang-kadang orang tak faham benda ni. Bila ayah dia mati, bila ibu dia mati, dia tengok ibu dia masa hidup itu dalam keadaan huru-hara, ibadat pun tak buat. Jadi dia membayangkan ayah dan ibu dia sedang menerima siksaan semata-mata. Tidak ada harapan lagi untuk dapat pengampunan Allah. Salah. Sebenarnya Allah buat alam barzah itu alam yang mana disebut sebagai alam itu alam pertengahan antara dunia dan akhirat. Alam itu dia masih boleh menerima pengampunan Allah. Tapi dia tidak boleh minta untuk Allah mengampunkan dosa dia sendiri. Tapi orang lain boleh minta untuk dia. Sebab tu Allah buat alam barzah. Kenapa Allah tak terus masuk neraka orang jahat? Mati, masuk neraka terus. Mati, masuk syurga terus. Kenapa Allah simpan di alam barzah? Kenapa? Itulah dia sifat kasih Allah, sifat sayang Allah, tuan-tuan. Walaupun semasa hidup kita tak sempat buat baik, bila dah mati Allah bagi peluang lagi. Bagi peluang apa? Bagi peluang untuk anak-anaknya, berdoa untuk ayahnya, bagi meringankan dosa ibu dan ayahnya. Kalau boleh biar sampai ke peringkat terhapus dosa ayahnya, ibunya. Tu saya katakan, Allah kalau boleh tak nak bagi orang masuk neraka. Kalau boleh semua nak bagi masuk syurga. Tapi kita yang menyebabkan kita tak masuk syurga. Kita yang tak mau masuk syurga sebenarnya. Kalau nak masuk syurga, ni jalannya dah ada. Ayuh, bagi ibu bapa, keluarga, saudara mara kita yang telah meninggal dunia, kita masih ada, anak masih ada, untuk tolong membantu meringankan dosanya atau peringkat sampai menghapuskan dosanya. Maka kita berdoa untuknya, kita buat kebajikan untuknya, kita hadiah untuknya, kita sedekah untuknya. Mereka masih menerima habuan di sana. Sebab semasa di dunia kita boleh bertobat untuk diri kita sendiri. Kita boleh beribadat untuk diri kita sendiri, kita boleh buat kebajikan untuk diri kita sendiri. Bila kita meninggal, kita tak boleh buat ibadat untuk diri kita sendiri, kita tidak boleh buat kebajikan untuk diri kita sendiri. Tetapi kita ada anak, kita ada saudara mara, kita ada kawan taulan yang mungkin mereka itu bersimpati di atas kita. Mereka buat untuk kita, hadiah untuk kita, sedekah untuk kita. Subhanallah, beruntunglah bagi orang-orang yang ada anak yang soleh. Faiza matat ibnu Adam, apabila matinya seorang Adam, faqtu'u kulluh, maka terputuslah segala-galanya, illa bisalasah, kecuali 3, waladun soleh yad'umulah, anak-anak yang sentiasa berdoa kepadanya. Kan hadis sahih itu. Anak yang berdoa, ya Allah Tuhanku, ampunkanlah dosa ayahku ya Allah, ampunkan dosa ibuku ya Allah, kasihanilah ibu dan ayahku seperti mana mereka mengasihi kami ketika kami kecil-kecil dulu ya Allah. Jangan kau seksa mereka ya Allah, jangan kau letakkan mereka bersama orang-orang yang tidak mendapat rahmat dan hidayahmu ya Allah. Kami bersaksi mereka ibu dan ayah kami yang baik ya Allah. Ini semua adalah merupakan peluang yang terakhir untuk kita meraih syurga Allah. Kerana di sana yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja, di hari akhirat nanti manusia akan dibangunkan dalam keadaan yang berbagai-bagai. Ketika itu masih ada orang yang akan memohon keampunan kepada Allah. Ketika itu masih ada orang yang nak bertaubat kepada Allah. Ya Allah, kami mohon keampunan-Mu ya Allah, kami bertaubat kepada-Mu ya Allah. Pasti Allah akan katakan pada ketika itu, hari ini bukan hari untuk manusia bertaubat. Hari ini bukan hari manusia memohon keampunan. Hari ini bukan hari manusia untuk memohon raih simpati Allah. Tapi hari ini adalah hari manusia menerima balasan Allah. Kita ada 3 alam. Satu alam dunia untuk memohon taubat pada Allah.
alam barzah, juga untuk mengharapkan taubat daripada mengharapkan keampunan Allah. Tapi hari akhirat kita hanya mengharapkan balasan daripada Allah, hasil daripada apa yang kita kutip daripada dua alam ni, alam dunia dan alam barzah. Sebab itulah, kalaulah sekiranya kita ada anak dan anak kita tak pernah pun berdoa untuk pengampunan Allah terhadap kita, itulah sebenarnya anak yang paling tak berguna dalam dunia. Anak yang paling tak berguna dalam dunia apa bukan kerana anak tu tak bagi duit kepada kita. Anak yang paling tak berguna dalam dunia bukan kerana anak tu tak pernah balik jenguk kita. Anak yang paling tak berguna dalam dunia apabila dia tidak boleh berdoa untuk ayah dan ibunya 5 kali satu hari. Kalaulah sekiranya anak itu masih hidup, bapaknya telah meninggal dunia, ibunya telah meninggal dunia, kalau dia tidak boleh menghadiahkan doa kepada ibu bapaknya 5 kali satu hari untuk tujuan mengampunkan dosa ibu dan bapaknya, untuk tujuan Allah mengampunkan dosa ibu bapaknya, maka dia sudah hilang title sebagai seorang anak sebenarnya. Kalaupun ada title-nya adalah anak durhaka. Siapa nak tolong dia dalam kubur tu? Siapa nak tolong ayah ibu kita yang sedang kena seksa tu kalau bukan kita? Kalau bukan kita, siapa? Kalau bukan sekarang, bila? Kita nak tunggu bila? Ingat, dunia itu sentiasa berputar. Kalau hari ini kita tidak berdoa untuk ibu dan ayah kita, besok anak kita tidak berdoa untuk kita. Begitulah putaran alam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itulah kita dalam kaedah bertaubat ini, kita mestilah beritahu pada anak-anak kita. Setiap kali dia buat salah, jangan kita hukum dia terus. Ni bila buat salah pukul, buat salah pukul. Tak begitu. Bila dia buat salah, ajar dia bertaubat. Anakku, mari sini. Ayah tahu kamu telah buat silap. Kamu telah ambil duit ayah tanpa pengetahuan ayah. Mari sini, ayah nak bagi tahu perbuatan kamu berdosa. Hendaklah kamu bertaubat kepada Allah dan minta ampunlah pada ayah. Ya Allah, aku minta ampun ya Allah kerana aku telah mengambil duit ayahku ya Allah. Ayah, saya minta maaf ayah. Itu cara yang betul. Jangan pukul dia. Pukul itu bukan pelajaran. Ada tempat tertentu yang kena pukul. Ada tempat tertentu kena ajar. Ada tempat tertentu kita kena didik. Ada tempat tertentu kita kena bimbing. Maka itulah dia renungan yang patut kita hayati pada pagi ini. Yang nak pergi kerja boleh pergi kerja. Yang nak sambung tidur, tunggu matahari naik tinggi sikit, tidurlah. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.